Dalam waktu yang sama, saudara, banyak orang bertanya dengan saya dah balik ke belum, tak tahulah. Tetapi pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin telah pun memfailkan penyertaannya dalam saman fitnah yang difailkan oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi pada 17 Januari lalu. Saudara, saman itu adalah berhubung ucapan yang didakwa berbau fitnah terhadap Datuk Seri Anwar yang dikatakan menerima gaji sebanyak 15 juta semasa berkhidmat sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor, saudara. Jadi, Peguam SN Naya yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pelantik berkata, semasa pengurusan kes secara dalam talian di hadapan penolong pendaftar Nur Syasha Hidayah Nur Azhar, Mahkamah mengarahkan anak guamnya memfailkan jawapan kepada pernyataan pembelaan pada 16 Februari nanti. Jadi, Mahkamah menetapkan pengurusan kes pada 23 Februari. Saudara, jadi yang menjawab itu adalah peguam bagi pihak Tan Sri Muhyiddin. Sama ada dia hadir ke tak ada, saudara. Itu saya tak dapat nak jawab. Kerana Datuk Anwar menuntut daripada Tan Sri Muhyiddin antaranya ganti rugi am, ganti rugi truk, ganti rugi teladan, ganti rugi pampasan serta perintah injaksi untuk menghalang daripada terus menerbitkan atau mengedarkan kenyataan berupa fitnah sebut, saudara. Itu yang berlaku. Tak tahu sama ada Tan Sri Muhyiddin dah balik atau tidak, tak tahu. Tetapi peguam belanya telah memfailkan defense ataupun pembelaan atas saman yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terhadap Tan Sri Muhyiddin, saudara. Baik, saudara, macam mana yang saya katakan, hari ini masuk hari yang ke-46. Wujudnya kerajaan perpaduan yang beriktikad, yang berusaha. 46 hari dah. Hari yang ke-46, tekadnya mau menangani derita rakyat. Ini kita kena ingat countdown kita, saudara. Tinggal lagi 54 hari lagi. Cukuplah 1 hari baru kita menyemak, saudara. Dan waktu yang sama, 61 hari lagi kita menanti lambaian Ramadan. Saudara, apa yang disuarakan hari ini menyantuni tentang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menyantuni tentang derita rakyat. Beliau telah pun menzahirkan itikadnya dan dia semangatnya untuk membela rakyat apabila Yang Amat Perdana Menteri menyifatkan apabila boleh mendapat jumlah terkini isi rumah yang masih dikategorikan sebagai miskin tergar adalah amat aib dan memalukan, katanya. Sehingga Julai 2022, seramai 136,000 saudara isi rumah berada dalam kategori miskin tegar. Jadi sebab itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, haram bagi kita sebagai pemimpin politik dan penjawat awam mengamalkan rasuah atau membazir ataupun prinsip unbridled capitalism yang diamalkan negara ini satu ketika dahulu menyaksikan golongan maha kaya terpilih menguasai hampir semua bidang sedangkan rakyat terus hidup menderita. Ya, seolah-olah kita dan seluruh jentera, itu beliau menyatakan kepada kaki tangan kerajaan, tidak mempunyai keupayaan, tidak mempunyai iltizam untuk mengenal pasti syarikat atau kelompok baru untuk dilatih dan diangkat bersama supaya diperluas peluang ekonomi kepada mereka. Artinya, saudara, saya berkeyakinan selepas bulan Februari nanti tentulah ada sesuatu yang akan diumumkan kerana Februari adalah hari bajet. Saudara, jadi untuk itu katanya kawalan kekuatan politik yang telus serta tata kelola yang baik di dalam mana-mana sistem yang tidak adil, itulah yang menyebabkan berlakunya rompakan terhadap harta rakyat. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan sebelum dia bertolak ke Sarawak, sebentar tadi beliau telah pun berangkat ke Sarawak kerana besok dia nak menunaikan solat Jumaat di Sarawak, saudara. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya masih ingat kupasan ekonomi politik. Dia bahas soal pengalaman dalam sejarah, macam mana dulu-dulu penguasa merompak harta rakyat. Jadi dalam keadaan begini, beliau bertekad untuk negara ini dibangunkan berserta dengan ekonomi rakyat. Mudah-mudahan tercapai, saudara. Baik,
dalam soal kumpulan wang simpanan pekerja, ini semua orang nak tahu, rupa-rupanya saudara, tanpa kita sedari, banyak orang minta pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja, boleh tak boleh dan sebagainya. Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin dulu mengatakan beliau sedang mencari cara, upaya dan sebagainya. Rupa-rupanya saudara, wang kumpulan simpanan pekerja boleh, sebagaimana yang saya katakan semalam saudara, boleh dijadikan cagaran kepada bank. Jadi ertinya kumpulan wang simpanan kerja boleh menggunakan wang caruman di agensi tersebut sebagai cagaran kepada bank untuk meyakinkan bank bila rakyat mau membuat pinjaman. Artinya kalau kita ada simpanan 100,000, kita boleh pinjam 100,000 menggunakan wang kita yang ada dalam kumpulan wang simpanan kerja itu sebagai cagaran. Saudara, langkah tersebut merupakan antara pendekatan alternatif yang boleh dilakukan oleh kumpulan wang simpanan pekerja selain membenarkan pengeluaran wang tunai kepada pencarum. Jadi artinya saudara, wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni, dia akan bertambah. Kerana pertama, pemotongan kalau ada kerja. Yang kedua, tentulah ada dia punya bunganya atau faedahnya. Jadi faedah daripada selalunya daripada kumpulan wang simpanan pekerja ni lebih tinggi daripada faedah bank. Bank mengenakan faedah sekitar 3%. Dan kumpulan wang simpanan pekerja selalunya, cuma dalam 3-4 tahun kebelakangan ini agak merudumlah sedikit. Selalunya faedahnya kadang-kadang 5%, 6%, lebih tinggi daripada pinjaman bank. Jadi boleh digunakan wang yang ada dalam tabung simpanan pekerja itu sebagai cagaran. Itu sebagai alternatif saja. Pakar ekonomi Universiti College ICAT Kuching, itu Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur berkata, untuk tujuan itu kerajaan perlu berbincang dengan pihak bank bagi menangani masalah kewangan yang meresahkan rakyat. Saya faham saudara menghantar kiriman, bertanya bila boleh keluar, tak boleh keluar dan sebagainya. Dan cara terbaik kerajaan ataupun bank negara berbincang dengan kumpulan wang simpanan pekerja dan bank duduk semeja macam mana nak mengatasi masalah. Tapi untuk mereka yang masih mempunyai simpanan lebih daripada 50 atau 100,000 dan dijadikan itu sebagai cagaran sebagaimana yang saya nyatakan semalam saudara. Nampak gayanya apa yang saya katakan itu boleh tahan juga fikiran saya ni saudara ya. Boleh tahan lah jelas saya. Jadi dalam keadaan begini kalau boleh pihak kerajaan mengarahkan bank-bank untuk membantu mereka yang mengalami masalah hutang itu. Atau lebih baik kerana sikap setengah bank yang tegas itu seringkali menyukarkan rakyat. Jadi dengan menjadikan wang simpanan di KWSP sebagai cagaran, ia akan membantu rakyat. Pada masa yang sama, bolehlah mereka mengambil tempoh cagaran itu sebagai waktu untuk mereka bangun semula untuk berniaga dan sebagainya. Cadangan ini saya utarakan, saya lontarkan, semalam saya dah bermula. Saya haraplah teman-teman di Kementerian Kewangan dapat melihat persoalan ini. Ini sebagai contoh lah saudara, mereka yang punya baki caruman di bawah 10,000 mungkinlah boleh potongan caruman serendah 45%. Manakala yang lebih dari 10,000 buat pinjaman dengan bank dalam 8% dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begitu, menurut penganalisa ekonomi Universiti Kuala Lumpur dalam ini business study, Profesor Maknia Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, katanya sekiranya pengeluaran wang dibenarkan, pengeluaran wang KWSP dibenarkan, sekali lagi, ia perlu terus dikreditkan kepada bank untuk menyelesaikan hutang yang tertunggak. Jangan dibagi tunai pada orang. Itu keadaannya saudara. Jadi kalau tu pada bank, selesailah hutang. Tetapi saya lebih berminat memilih kepada konsepnya wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja sebagai cagaran. Jadi mereka dapat ambil tunai dan faedah dalam bank itu taklah tinggi sangat. Jangan ditinggikan. Dan bank tertakluk kepada OPR. Hari ini saya dapat melihat kenyataan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan beliau mengatakan bahawa kadar OPR tidak dinaikkan. Alhamdulillah. Jadi kalau kadar OPR tidak dinaikkan, artinya kadar faedah bank juga tidak naik. Itu keadaannya saudara. Jadi saya menjawab persoalan ini, saya harap kita berdoalah agar kerajaan bersetuju supaya wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu dijadikan cagaran, wang tak hilang, boleh dapat pinjaman daripada bank dan ekonomi berjalan. Itu saja saya. Saudara Kauli dia kata cadangan boleh diterima tapi janganlah asyik dipertimbangkan saja.
Kita rakyat biasa saya cuma mampu untuk melontarkan pandangan dan fikiran. Dalam waktu yang sama, saya mendengar juga kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa hari dulu. Dia kata beliau tidak mahu lagi mewujudkan polemik ataupun permusuhan ataupun hubungan yang pasang surut antara beliau dengan Tun Dr. Mahathir. Dia kata sudah-sudahlah. Bagi saya, kalau masyarakat madani, dia sentiasa untuk memaafkan, untuk saling melupakan segala permasalahan, segala perbezaan pendapat. Tapi tanpa menyatakan secara khusus mengenai status hubungannya dengan Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar berkata tumpuan beliau ketika ini adalah melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri dan dia tidak akan melayan sebarang kerenah atau celoteh-celoteh yang tidak relevan. Belum ada apa-apa hubungan ketika ini katanya antara saya dengan Dr. Mahathir. Cuma dia kata saya hanya tumpu pada kerja. Jadi dia tak maulah. Dia tak mau melayan segala tetek bengek. Segala komen-komen Dr. Mahathir. Sudah-sudah lah.